Pada suatu pagi, Borhan ke kebun getah milik keluarganya untuk menoreh getah. Okey. Faham situasi sekarang, saya nak tanya pendapat awak lagi. Bersebelahan dengan lokasi Borhan sedang menoreh getah terdapat sebuah parit yang agak lebar. Jadi dia kata bila agak lebar ni agak sukar untuk melangkah parit. Maksudnya kita nak langkah tu susah lah. Jikalau sesiapa yang melangkah pasti akan jatuh ke dalam parit tu. Maksudnya parit tu betul-betul besar. Maksudnya kalau orang langkah confirm orang tu tak lepas lah, mesti jatuh. Okey. Ketika Borhan sedang leka menoreh getah, tiba-tiba dia terdengar degusan nafas seperti seekor binatang. Sebaik sahaja Borhan menoleh ke arah bunyi itu, rupa-rupanya seekor harimau berdiri tegak memerhatikan Borhan dalam jarak hanya 5 meter darinya. Apa agaknya yang Borhan lakukan? Agak-agak apa dia lawak jadi Borhan tu. Apa awak buat? Lari dah tak? Lari dah kan tunggu. Kalau tunggu arwah lah kita. Okey, jadi makanan dia lah. Okey, Borhan terus berlari dengan lajunya ke arah parit tadi kerana itu sahaja laluan yang ada. Macam tak ada choice tau. Dia nak tak nak dia terpaksa lakoh juga parit tu. Sedangkan dia tahu parit tu orang tak pernah lepas. Satu di bila kita tak ada pilihan, betul tak? Kita akan buat benda walaupun mustahil tapi kita buat juga, betul tak? Okey. Macam laju okey. Saja laluan ada lalu melompat dengan sedaya upaya dia berjaya melepasi parit yang lebar tadi dengan selamat. Okey. Soalan dia yang pertama saya nak tanya awak, macam mana Borhan tu dapat tenaga? Tenaga yang begitu banyak sehingga dia mampu melompat dan lepas parit tu. Macam ginilah, awak kena kejar di anjing. Awak tak sangka yang awak berlari dengan lajunya. Betul tak? Okey. Salah satu disebabkan apa awak rasa? Ha? Metabolisme tinggi. Kita tahu bila metabolisme tinggi, kita tak cepat penat, betul? Sebab apa? Sebab kita tahu dalam metabolisme yang mengangkut oksigen, betul tak? Makin tinggi metabolisme, semakin banyak oksigen boleh ada dalam badan kita, betul? Okey, lagi? Selain metabolisme, adrenalin. Kenapa dengan adrenalina tu? Adrenalin sel. Adrenalin tu adalah hormon. Bukan sel. Adrenalin adalah hormon. Jadi, apa adrenalin tu buat? Merembeskan metabolisme. Betul tak betul tu? Hormon. Adrenalin tu hormon tau. Sekarang ni kita pergi belajar sistem endokrin manusia. Maksudnya, kalau awak jawab gitu maksudnya dah faham lagi dah tu. Betul tak? Okay. Kita tengok penjelasan dia. Kenapa Borhan tu dapat berlari dengan laju. Okay. Nampak tak gambar? Okey, yang pertama, apabila Borhan terpandang harimau tadi, maklumat akan dihantar ke otak. Masa awak belajar dulu, bila kita dapat rangsangan daripada tangan kita, awak ingat tak dulu awak pernah belajar tingkatan berapa? Sekolah rendah ke tingkatan 1? Gitulah. Saya tak ingat. Okey, contoh tangan kita, awak tahu tak tindak balas di luar kawalan ataupun tindak balas dalam kawalan, di mana contohnya awak pegang periuk panah. Secara automatik, tangan awak angkat, betul tak? Maksudnya ada rangsangan dan dapat ke tangan kita ni, tangan kita ni ada impas, betul tak? Bila ada reseptor bagi ke impas bagi ke otak bagi ke impas balik untuk apa? Untuk bagi ke saraf untuk apa? Untuk hantar maklumat kepada tangan kita ni supaya angkat tangan. Sebab itulah maksudnya impas tu lajulah. Sebab itulah tangan kita diangkat semasa kena beriuk panah tu. Okey, masa ni sama juga maklumat dihantar ke otak dan otak akan menghantar respon. Maksudnya maklumat ni
Maksudnya mata kita lah dapat maklumat. Maksudnya mata tengok apa? Tengok harimau. Okey, mata kita dapat bahan rangsangan. Maksudnya harimau adalah bahan rangsangan. Lepas tu dihantar ke otak. Otak pula bagi maklumat kepada siapa? Kepada otot dan kelenjar dalam badan kita. Supaya apa? Supaya otot dan kelenjar ni bertindak bala. Contohlah, dalam badan kita ada apa? Kelenjar endokrin. Bila kelenjar endokrin ni, dia dapat apa? Dapat maklumat tadi, dia memberi respon untuk bertindak bala. Apa responnya? Kelenjar tadi, respon dia adalah dia merembeskan hormon. Bila dia merembeskan hormon, apa yang berlaku? Sebab tu kita tengok harimau, kita jadi apa, jantung kita berdenyut laju, kadar pernafasan pun laju. Bila kadar pernafasan laju, kadar denyutan jantung pun meningkat, jadi tekanan darah pun meningkat. Bila tekanan darah meningkat, jadi paras glukosa pun meningkat. Paras glukosa meningkat maksudnya darah cepat bergerak, betul? Lepas tu bila paras glukosa meningkat, dia akan meningkatkan metabolisme. Sebab apa? Sebab oksigen. Sebab apa? Kadar deguman jantung meningkat dan darah sebab dapat menghantar oksigen ke seluruh badan dengan lebih cepat. Bila keadaan tu darah dengan jantung ni meningkat, maksudnya sebab glukosa tadi, awak tahu kan yang kita belajar, glukosa ada glycogen. Bila paras glukosa meningkat, jadi banyaknya glycogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Macam orang yang kena kencing manis tu, maksudnya glycogen simpanan dia ni tidak dapat ditukarkan menjadi glukosa. Maksudnya dengan adanya insulin, dia boleh bantu menukarkan glycogen kepada glukosa. Sebab tu darah orang yang kecil manis ni, darah dia, kadar gula dalam darah dia meningkat. Tujuan dia cocok insulin tu adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah dia. Yang tu lah awak jawab salahnya dalam periksa. Okey. Bila glukosa banyak, awak tahu glukosa adalah gula. Gula adalah tenaga. Bila badan kita banyak tenaga, jadi otot lah dapat tenaga tu. Bila otot banyak tenaga, jadi otot kita boleh bergerak dengan cepat. Okey, boleh? Boleh tak? Siapa ada soalan? Ada soalan nak tanya setakat tu? Ada soalan tak? Okey, so far tak ada Okey, kita pergi seterusnya, sistem endokrin manusia. Okey, sistem endokrin adalah sistem utama bagi hormon-hormon yang awak sebut tadilah. Hormon GDH, macam-macam hormon tu lah, hormon adrenalin. Okey. Okey, dalam sistem endokrin ni ada berapa kelenjar? 6. Yang pertama adalah pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovari dan juga testis. Okey, ovari ni adalah untuk wanita, testis adalah untuk lelaki. Jadinya um, endokrin ni, kelenjar ovari adalah untuk menggalakkan penghasilan ovum. Dan kelenjar testis ni pula untuk menggalakkan penghasilan sperma. Okey, kita tengok dulu. Okey, yang awak tahu kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa ductus. Apa kelenjar tanpa ductus tu? Siapa tahu? Oh, tanpa wayar. Lebih kurang macam ni lah. Dia tak ada penghubung. Sebab apa dia tak ada penghubung? Sebab tak ada wayar. Okey, sebabnya hormon ni macam, kalau dia tak ada wayar, macam mana kelenjar ni boleh masuk dalam darah kita? Macam mana? Bukan, dia macam meresap lah. Bila dia meresap, dia tak ada wayar. Maksudnya tak ada laluan dia nak boleh lalu nak masuk dalam darah. Tapi dia meresap. Meresap dalam salur darah. Okey, macam kita tahu. Buah pinggang, dia pergi kepada pundi kencing, kita ada ureter kan? Ada macam wayar gitu kan? Maksudnya dia ada wayar, maksudnya dia ada laluan. Okey, kalau untuk
hormon yang dihasilkan oleh 6 kelenjar ni dia tak dok wayar, jadi dia meresap dalam salur darah. Okey. Hormon dirembaskan oleh kelenjar akan mengalir ke dalam darah dalam jumlah yang kecil dan bertindak sebagai perantara kimia untuk gerak balas badan. Maksudnya bila dia meresap, maksudnya dia adalah perantara kimia supaya badan kita bertindak balas. Maksudnya dia jadi orang tengah lah untuk badan kita bertindak balas. Kalau tak ada hormon, badan kita tidak boleh bertindak balas. Betul tak? Okey, macam mana kalau jadi dengan orang yang anxiety tu? Orang yang anxiety, panik. Kenapa dia jadi gitu? Awak tahu tak orang anxiety tu macam mana tanda-tanda dia? Dia dia macam dia cara dia punya effect tu macam dia dah nampak ke harimau tadilah. Walaupun tak ada harimau, tak ada ular, tapi dia punya tindak balas tu macam dia tengok benda gitu. Maksudnya ada hormon yang dirembeskan ber berlebihan. Maksudnya okey, hormon kita ni, kelenjar kita ni bila ada bahan rangsangan baru dia tindak balas. Tak ada rangsangan, dia tak ada tindak balas. Itu secara normalnya. Okey, kalau orang yang anxiety tu maksudnya, kalau orang anxiety tu maksudnya dia tak ada bahan rangsangan, tiba-tiba dia jadi panik. Bila tiba dia jadi debar, bila tiba-tiba dia jadi nangis. Okey, maksudnya hormon tu dirembeskan dalam keadaan kita tak perlu. Faham? Faham ke tak? Macam tadi, hormon kita perlukan untuk lari daripada harimau tu, betul tak? Betul tak? Hak ni, bila orang anxiety dan panik ni, dia tak ada bahan rangsangan pun. Dia tak ada benda nak kena lari pun. Tiba-tiba dia jadi gitu. Tiba-tiba dia rasa debar, nervous, peluh, lagi benda. Jantung laju. So maksudnya, hormon tu dirembeskan bila dah keadaan tidak perlu. Maksudnya di luar kawalan. Doktor kawal. Kadang orang anxiety ni bukan dia nak, betul tak? Dia di luar kawalan. Okey, sebab itulah Kak Giau, sebab itulah selepas ni kita akan ada topik di mana dadah apa yang sesuai untuk gini, untuk penyakit ni. Kalau orang yang berdebar macam mana, macam orang yang kemurungan macam mana, orang yang kurang fokus macam mana. Maksudnya ada. Sebab itulah kalau orang yang main sukan dia ada ujian doping. Doping tu maksudnya dia ambil dadah. Dia ambil dadah untuk apa? Untuk dia lebih fokus. Yes, pandai. Maksudnya lebih alert apa yang terjadi. Doping tu bukan nama dadah nama ujian. Okey. Setiap hormon memiliki fungsi yang berbeza dan khusus terhadap organ sasaran tertentu. Maksudnya hormon-hormon tadi tu, kelenjar ni pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovari dan juga testis, dia ada fungsi-fungsi tertentu, bukannya sama. Contohnya macam saya kata tadi, ovari fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk mengandung, bukan. Untuk menggalakkan ovari menghasilkan over. Maksudnya bila dia fungsi dia apa? Fungsi dia bila ada persenyawaan mengandunglah. Kalau tak ada persenyawaan tak mengandunglah. Maksudnya gitulah. Bila sampai ke fasa ovulation, ovum tu akan keluar lah. Okey. Setiap hormon, secara umumnya hormon dirembeskan ini adalah sejenis protein. Jadi awak tahu hormon adalah sejenis protein yang memberikan kesan jangka masa lama tapi gerak balas dia perlahan, merangsang fungsi tisu, organ khusus dan dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Hormon yang terhasil tu dia adalah daripada sejenis protein dan dia kesan terhadap hormon tadi tu adalah dalam jangka masa yang lama lah untuk jadi tu. Okey. Tapi tindak balasnya adalah perlahan. Tapi orang yang kata anxiety dengan panik tadi, maksudnya dia dirembeskan dalam kuantiti yang banyak. Ni adalah kuantiti yang sedikit. Secara normalnya kita adalah dirembeskan oleh kuantiti sedikit oleh organ ataupun tisu. Okey.
Hormon ni dihasilkan oleh organ atau tisu sahaja. Awak tengok ada yang kalau pankreas ni dihasilkan oleh organ pankreas. Ni thyroid ni mungkin daripada tisu, dok semua daripada organ. Ada yang daripada tisu, ada yang daripada organ. Fungsi dia adalah untuk merangsang organ lah. Contohnya kalau kata adrenal tadi, dia merangsang apa? Jantung, paru-paru, betul tak? Untuk apa? Untuk bergerak dengan lebih cepatlah. Okey, kita tengok mana awak kedudukan kelenjar dan fungsi dia. Okey. Awak tengok pituitari. Pituitari duduk mana sebenarnya? Ejaan bukan ejaan itu tu, pituitari. Okey, duduk dekat kepala, bukan duduk kat kepala, dia duduk dekat otak. Otak yang dekat belakang tu. Kita ada cerebellum dengan cerebrum. Dia duduk di bawah cerebrum. Cerebrum ni dekat belakang ni. Okey, fungsi dia adalah pituitari ni adalah kelenjar induk. Kenapa kita panggil dia kelenjar induk? No, sebab dia duduk dekat otak. Ha, otak yang mengawal semua sistem badan kita, betul? Okey, sebab satu lagi dia adalah kelenjar induk sebab dia mengawal semua kelenjar yang lain. Okey, pituitari ni yang mengawal pankreas, mengawal kelenjar testis, mengawal kelenjar ovari, adrenal, thyroid, semua dia yang kawal. Okey, sebab tu kita panggil dia adalah kelenjar induk. Okey, apakah hormon yang dirembeskan oleh pituitari? Hormon pertumbuhan. Jadi dia kawal pembahagian sel dalam pertumbuhan manusia. Jadi awak akan tengoklah kalau kelenjar ni kurang, apa jadi? Kalau kelenjar ni lebih, apa jadi? Okey. Hormon ADH dalam kelenjar pituitari ni juga dia mengawal hormon antidiuresis ataupun ADH. Kalau awak tulis dalam periksa ADH pun betul. Macam awak tulis CPR tu lah, betul. Okey, fungsi dia adalah membantu ginjal mengawal air dalam badan. Kalau hormon ni tak berfungsi, tu yang kita tak dapat kawal air dalam badan. Macam awak belajar homeostasis, macam mana kita berpeluh, macam mana kita bernafas dan macam mana kita melakukan perkumuhan. Macam kencing tu lah. Kan perkumuhan ada tiga kan. Jadi, dok. Kalau kencing sokmo tu, dia tengok masa bila? Dia tengok masa kalau kencing sokmo tu disebabkan oleh cuaca sejuk. Bila cuaca sejuk apa jadi? Uh, rasa nak kencing sokmo. Lepas tu air kencing banyak. Bila air kencing banyak, air kencing lagi pucat. Lagi cerah. Sebab apa? Sebab air tak keluar melalui perpeluhan. Tapi kalau hari panas ya, kalau nak minum air masuk banyak atau okey, itulah fungsi badan kita. Bila fungsi badan kita, air yang berlebihan dia akan keluarkan lah. Kalau masa bila? Okey, masa waktu panas, dia air kencing jadi sikit. Sebab apa? Dah banyak keluar melalui peluh. Lepas tu air kencing awak perasan tak? Kalau awak bersukan, air kencing sikit dan warna dia lebih gelap. Ya warna kuning lah. Bukan warna koko. Koko cerah. Putih tu maksudnya air kencing dah molek sikit lah berbanding dengan yang kuning tu. Kuning tu maksudnya air kurang air dalam badan. Tapi okey, sebila air kurang dalam badan apa jadi? Awak akan dapat signal, badan awak akan beri signal rasa dahaga. Jadi kena minum lah. Kalau tak minum, air kurang dalam badan akan jadi dehidrasi. Dehidrasi boleh menyebabkan yes. Okey. Air kecil kotor. Air kecil kotor tu maksudnya ada jangkitan kuman. Dia disebabkan oleh jangkitan kuman. Jangkitan kuman ni disebabkan mungkin boleh jadi air kurang. Awak kurang minum air. Lepas tu air kencing. Ya betul. Kurang minum air. Kau awak tahu kan bila kita kurang minum air, air kencing kita akan jadi pekat betul. Bila jadi pekat, kadar
Uric dalam air kecil tu kita tinggi, urea tu tinggi. Bila urea tu tinggi, dia mendorong kepada pembentukan batu karang. Bila mendorong pembentukan batu karang ni, dia akan jadi inilah disebabkan oleh bakteria juga. Bila bakteria tu tolong, maksudnya dia tolong untuk pembentukan batu karang tu. Faham tak? Banyak faktor. Contohnya kalau kita tak tukar apa tu, pakaian dalam pun boleh jadi sebab jangkitan kuman. Ataupun kalau orang perempuan ni dia period, tak tukar dengan apa, dengan banyak kali. Jadi dia bukan boleh jadi terperang, akan jadi jangkitan kuman. Jangkitan kuman tu akan boleh menyebabkan batu karang. Batu karang berfungsi sebenarnya disebabkan oleh kadar air kecil kita tu pekat. Lepas tu dia tahan pula kencing. Macam awak, macam mana dia bila dia tahan kencing, urea tu banyak dia bergumpal. Bila bergumpal tu dia jadi batu karang. Ya. Kaki kencing awak lah kaki kencing. Okey. Okey. Hormon. Hak ni lah awak nak tahu slay tak slay ni pun ada. Okey, ovari, fungsi ovari, lelaki tak ada ovari. Okey. Ya. Kucing ketikus tu disebabkan oleh penyakit bawaan vektor. Bukan. Yang tu tu dia penyakit yang disebabkan oleh bawaan vektor. Dia tak ada kait dengan hormon kecil tikus tu. Kecil tikus. Mungkin disebabkan dia punya vektor adalah tikus. Okey. Kaki kecil kawan tu disebabkan vektor kawan awak lah. Okey, hormon. Okey. Kita tengok ni. Ovari merembeskan hormon estrogen yang berfungsi untuk, awak ingat ovari dia merembeskan hormon estrogen. Fungsi dia apa? Mengawal perkembangan uterus untuk penghasilan ovum dan juga penempelan embrio. Kalau tak ada estrogen ataupun estrogen kurang, jadi mungkin dia tidak boleh bagi pelekatan, bagi penempelan embrio ni lah. Okey. Dia juga merangsang perkembangan ciri-ciri sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Okey, merembeskan hormon progesteron berfungsi untuk mengawal ketebalan dinding untuk penempelan embrio. Dia ada dua, ovari, dia ada progesteron dan juga estrogen. Okey. Okey, kita tengok testis dulu. Kek saya nak explain bab awak kata slay tak slay ni. Dia ada sini. Okey. Testis merembeskan hormon testosteron untuk kawal penghasilan sperma, merangsang perkembangan ciri-ciri sekunder lelaki seperti ada suara garau dan misai. Okey. Awak pernah tengok ada orang puang ada misai? Okey. Sebenarnya perempuan dan lelaki ni dia ada tiga-tiga hormon ni sebenarnya. Tetapi perempuan lebih banyak estrogen dan progesteron. Testosteron ni dia ada sikit sahaja. Bagi orang yang ada misai, orang puan ada misai dengan janggut tadi, mungkin hormon testosteron dia banyak, berlebihan. Jadi bila berlebihan tu jadi suara orang puan suara garau, ada misai, ada janggut. Bukan, disebabkan oleh ni lah. Salah satunya adalah disebabkan hormon. Okey. Yang kedua, okey, testis pula. Kalau orang lelaki ni tiba-tiba dia lembut. Tiba-tiba dia macam ada payudara. Mungkin dia sebabkan oleh hormon estrogen dia lebih. Sepatutnya hormon estrogen dan juga progesteron lelaki ni kena sikit sahaja. Dia perlu testosteron ni banyak. Bagi orang kawan-kawan awak yang lembut tu, bukan kawan-kawan awak lembut tu, dia bukanlah lembut kerana mungkin dia sebabkan oleh hormon ni, mungkin ada yang lebih, bukan dia nak gitu. Faham tak? Okey, dia maksudnya orang yang lembut tu mungkin disebabkan ada hormon ni lah, ataupun orang tu tak lembut pun. Macam orang lelaki tu, orang puang. Dia sebabkan ada hormon testosteron ni lebih, dia jadi ada misai, ada janggut. Awak pernah, bila perempuan dia ada hormon testosteron ni tinggi,
dia akan jadi penyakit PCOS. Tahu tak PCOS? Okey, PCOS ni di mana um, dia ada hasilkan ovum, tapi ovum dia dok matang. Bila ovum dok matang keluar, maksudnya persenyawaan susah berlaku. Betul tak? Bila persenyawaan susah berlaku, maksudnya tak mengandung lah. Ha, benda. Dia boleh jadi persekitaran. Ada juga faktor bukannya disebabkan orang. Okey, orang tu tomboy semua disebabkan oleh faktor ni. Dok juga. Ada juga faktor persekitaran. Jadi sebab itulah kita kena buat research. Okey, contohnya kalau awak tengok berapa orang tiba-tiba bulu kaki panjang, bulu roma banyak. Mungkinlah hormon testosteron dia lebih. Jadi mungkin disebabkan hormon-hormon ni lebih, dia boleh mengganggu penghasilan sperma dan ovum. Contohnya kalau hormon testosteron bagi perempuan lebih, mungkin perempuan tu susah sikit nak mengandung lah. Okey, lelaki ada lebihan hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi mungkin dia susah sikit lah nak menghasilkan sperma. Hasil mungkin ada tapi tak banyak. Secara normalnya kalau belajar tingkatan satu, satu isi padu air mani tu ada 23 juta sperma tak silap saya. Kalau tengok buku teks form 1 ada. Dia ada 23 juta. Dalam satu ml ataupun satu isi padu. Okay. Okey, kita tengok kelenjar pankreas. Okey, kelenjar pankreas yang merembeskan hormon insulin untuk mengawal paras glukosa dalam darah. Dan dia merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam hati. Jadi, orang yang sakit kencing manis tu disebabkan apa? Disebabkan pankreas dia tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Sebab itulah dia kena cocok insulin. Boleh? Yang ni lah masuk soalan trial awak. Dia tunjuk gambar pankreas kan? Betul tak betul? Dia tunjuk gambar pankreas. Tapi jadi ada orang jawab penyakit mengarut-ngarut ada. Patutnya kena jawab penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus ke benda? Mellitus. Okey. Jadi fungsi insulin adalah untuk menukarkan glukosa kepada glikogen. Okey. Hormon adrenal. Fungsi dia adalah merembeskan hormon adrenalin. Untuk apa? Untuk menyediakan badan kita menghadapi kecemasan. Yang tadi itulah harimau tadi. Okey, fungsi adalah meningkatkan kadar metabolisme, kadar denyupan jantung. Denyut salah ni. Ni bukan lagu Casablanca ni. Degupan jantung. Okey, paras glukosa dalam darah meningkat. Jadi fungsi adrenalin juga adalah mengawal jumlah garam mineral dalam badan. Okey. Seterusnya adalah kelenjar tiroid. Dia menghasilkan hormon tiroksina untuk menambahkan kadar metabolisme dalam badan dan juga mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak. Okey. Ada orang, ada halkom. Orang yang mengidap penyakit tiroid, apa jadi? Siapa tahu? Ya. Leher dia ada ketul tu, yang besar tu. Okey, itu maksudnya kelenjar tiroid berlebihan. Tapi bila orang yang ada hormon tiroid, dia ada kadar metabolisme tinggi. Bila metabolisme tinggi, dia akan jadi ginilah. Jantung jadi laju, glukosa meningkat. Maksudnya, tu orang yang kena tiroid. Maksudnya, tiroid dia berlebihan. Awak tahu Cikgu Norma kan? Dia ada penyakit tiroid ni, tapi doklah leher dia besar tu kritikal sangat. Maksudnya
Bila kadang-kadang kalau hari yang dia tak sihat, penyakit ni menyerang maksudnya, dia jadi gini lah, jadi peluh, jadi penat. Thyroid ni fungsi dia adalah mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. So thyroid ni penting lah. Kalau tak ada thyroid, dia tak boleh nak bagi kita pertumbuhan yang sewajarnya. Tengok kalau tengok gigi kejap. Kesan ketidakseimbangan kepada kesihatan kita. Okey, yang pertama awak tengok. Kesan kekurangan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan apa tadi? AD, ADH. Betul tak? Okey. Hormon pertumbuhan ADH dirembeskan oleh siapa? Oleh kelenjar mana? Yes, pituitari. Okey. Bila kurang apa jadi? Dia jadi jadi pertumbuhan dia terencat. Kalau lebih agak-agak apa jadi? Yes, kegergasian. Pandai pun. Siapa tu jawab? Adi memang lah. Okey. Okey, tengok. Bila berlebihan dia jadi giant pula. Jadi besar pula. Jadi um, hormon ni perlu stabil. Tak boleh lebih sangat, tak boleh banyak sangat, tak boleh kurang sangat. Dah kurang, dia jadi kedih. Dah banyak pula, dia jadi giant pula. Sebabnya, pertumbuhan secara berlebihan semasa kanak-kanak menyebabkan pertumbuhan abdomen, tulang, otot dan kebanyakan organ dalaman. Maksudnya, satu badan dia membesar lah. Next, kita akan tengok agromegaly. Okey. Hormon berlebihan juga menyebabkan agromegaly ni, maksudnya hormon pertumbuhan dirembeskan berlebihan semasa peringkat dewasa. Yang tadi tu berlebihan semasa kanak-kanak dia jadi kegergasian, betul? Okey. Tapi kalau semasa dewasa baru pertumbuhan dia jadi agromegaly. Agromegaly ni apa jadi? Pertumbuhan abnormal pada kaki, tangan, dahi dan rahang. Awak tengok tak ni? Ni orang yang normal, ni orang yang tidak normal. Apa beza dia tu? Tangan dia besar. Kalau bahan penampar boleh tahan sakit jugalah. Okey, hormon ADH. Disebabkan apa? Hormon pituitari tadi berlebihan. Tapi masa bila? Masa peringkat dewasa. Kalau masa peringkat kanak-kanak dia jadi gasi pula. Kegergasian pula. Okay. Next, kita pergi hormon antidiuresis. Diuretik pula. Antidiuresis dirembeskan oleh siapa? Dia dirembeskan oleh kelenjar pituitari juga. Tapi diabetes insipidus. Okey, kesan kurang. Bila kurang ADH, dia jadi diabetes insipidus. Maksudnya berlaku apabila hormon ADH dihasilkan di hipotalamus. Hormon ADH tadi adalah dia menyerap, menstabilkan air dalam badan, betul? Dalam ginjal. Tapi bila dia kurang, air tidak diserap semula di ductus pengumpul di ginjal. Maksudnya air tak dapat menyerap. Tak dapat diserap. Penghasilan urin secara berlebihan dan sentiasa dahaga. Okey. Lepas tu dia akan merosakkan kelenjar pituitari dan organ ginjal. Dah urin buat kerja banyak sangat, ginjal kita akan rosak. Ginjal tu apa? Buah pinggang. Bila dah kencing sokmo, kencing berlebihan, dia akan menyebabkan gangguan kepada pengawal aturan perkumuhan air kencing. Jadi dia akan mengganggu sistem homeostasis. Okay? Maksudnya, diabetes insipidus ni dihasilkan di hipotalamus. Tapi dia berlaku disebabkan air tak dapat diserap. Kalau awak tengok, HDH tadi fungsinya adalah apa? Membantu ginjal mengawal air dalam
Badan. Tapi bila dia kurang, dia tak boleh nak tolong ginjal kawal air dalam badan. Jadi bila dia tak boleh nak tolong serap air tu masuk dalam badan, jadinya kita jadi sokmo kencing. Betul tak? Betul tak? Buat apa Hadi? Bila dia sokmo kencing, apa jadi? Dia akan rosoklah buah ginjal dia. Bila dia sokmo kencing bersara berlebihan, dia akan rasa dahaga. Bila dahaga, dia kencing lagi. Sebab apa? Sebab um, Eddie ni tak dapat nak tolong dia serap air. Jadi, apa jadi? Bila dia jadi gitu, dia akan rosak kelenjar pituitari dan ginjal dia. Macam ginjal ni kuat buat kerja. Macam kita banyak sangat bekerja. Badan jadi penat. Jadi samalah dia akan menjadi, bila jadi gini, dia akan ganggu sistem perkumuhan kita. Sistem perkumuhan yang mana? Sistem perkumuhan yang mengeluarkan air kencing. Bila dia mengganggu pengawal aturan perkumuhan air kencing ni, dia akan merosakkan sistem homeostasis. Ni akan jadi apa? Bila gini dia akan jadi apa? Alah, apa nak cakap ni? Allah, apa dia kata, paru-paru apa? Paru-paru asra air tu benda nak apa? Yes. Paru-paru berair. Macam ayah saya meninggal disebabkan diabetes insipidus. Maksudnya masa dia meninggal tu disebabkan 2 hari ke 3 hari disebabkan badan dia, organ dalaman dia semua dah tenggelam dengan air. Air terlalu banyak yang menyebabkan organ-organ dia dia bermula daripada batu karang mula-mulanya. Batu karang kita tahu lah. Ha? Bila air tu paru-paru bukan paru-paru dia serap. Maksudnya dia dah jadi organ dia, buah pinggang dia, jantung dia, paru-paru dia semua tenggelam air. Maksud terlalu banyak air dalam badan dia. Ya, sebab apa? Sebab sistem buah ginjal dia, maksudnya ginjal buah pinggang dia rosak dah. Buah pinggang dia tak boleh nak proses air kencing tu. Faham tak? Jadi ya, siapa kata? Saya waktu saya tak tahu. Saya tahu kalau isap vape tu ada nikotin, paru-paru berlubang je. Hak tu saya ceritakan awak lah. Saya ada ayah tiri. Masa tu ayah tiri saya tu dia isap rokok lah. Dia isap rokok tapi dia kahwin dengan mak saya tu masa saya umur 9 tahun tu dia dah berhenti isap rokok lah. Okey. Tapi saya tak tahulah dia isap rokok level mana, tapi dia memang ada kecing manis dah. Okey. Masa dia meninggal, saya ingat sampai sekarang, masa tu saya form 2. Dia nak meninggal tu, dia teruk tu sebab dia bila dia kecil manis, dia akan adanya tekanan darah tinggi. Dan bila tekanan darah tinggi, dia akan jadinya stroke. Biasa dan dia 3 benda. Diabetes, darah tinggi, sakit jantung. Dia tiga-tiga ni akan mendorong menjadi stroke. Okey. Saya ingat masa dia kena stroke. Dia kena stroke dalam sebulan tak ingat saya. Seingat saya. Saya pernah jaga dia di hospital. Masa di hospital tu doktor keluarkan air dalam paru-paru. Tahu tak air? Bukan air sebenarnya. Kadar nikotin dalam paru-paru dia. Awak tahu nikotin dia sebenarnya colour hijau, betul tak? Tapi bila doktor keluarkan nikotin dari paru-paru dia, awak tahu tak warna benda? Warna hitam. Walaupun dia dah berhenti lama isap rokok, maksudnya nikotin tu masih ada dalam paru-paru dia. Maksudnya dia tak kalau awak isap banyak, awak isap lama rokok tu makin banyak lah. Maksudnya dia dah berhenti lama ni. Batuk darah tu disebabkan oleh TB. Jadi juga sebab kandungan rokok tu kan macam-macam. Jadi dia boleh menyebabkan kadar pernafasan kita. Sebab tu awak tengok orang yang isap rokok ni gigi dia kuning. Sebabnya disebabkan oleh nikotin tu lah. Nikotin ni buat kita rasa ketagih. Betul tak?
Siapa yang hisap rokok tu berhentilah. Sebab apa? Sebab apa tu? Apa? Walaupun dia berhenti dah hisap rokok, dalam masa 10 tahun ataupun 13 tahun gitulah saya ingat lah. Tapi bila dia nak nazak tu lah, maksudnya dah lumpuh tu, dia doktor keluarkan nikotin tu, bayangkan warna hijau dia, hijau gelap dan banyak. Awak tahu satu beg air kencing orang duduk hospital tu. 3/4. Saya ingat sampai sekarang 3/4. Sebab itulah saya nak kahwin, saya cari orang yang tak isap rokok. Sebab apa? Sebab faktor tu lah. Faktornya dia dok berkurang tapi mungkin kuantiti dia sedikit lah berbanding awak isap daripada 20-30 tahun, faham tak? Tapi orang isap rokok ni susah nak berhenti. Dia bukannya orang kena suruh. Dia kena dia sendiri nak berhenti sebenarnya. Betul? Ah, asap saja. Okey. Okey, dia kan ada dua, pasif dengan aktif. Aktif adalah orang yang hisap rokok, pasif adalah orang yang menghidu rokok asap tu. Tapi orang yang menghidu ni lagi teruk daripada orang yang menghisap rokok. Kalau boleh elakkanlah duduk berdekatan dengan orang yang hisap rokok tu lah. Berapa sama je. Sama je. Sebab itulah kita hok hidu ni lagi teruk daripada orang yang hisap. Sebab itulah kalau orang nak hisap ni, awak suruh dia ambil plastik, dia hisap seorang. Dia hisap dan dia hidu. Hisap gang. Apa? Ya, kekal. Sebab tu elak. Ya. Aha. Ah. Ya, okey. Okey, saya nak tanya awak. Apa kandungan rokok tu yang apa kandungan rokok tu yang boleh bagi tenaga? Saya rasa tak ada rasa. Tak. Eh, siapa ajar awak tak bagi tenaga? Awak tahu kan yang bagi tenaga adalah karbohidrat dan juga lemak. Mengarut dah ni. Ah, alah. Oh, dia tak belajar, awak belajar kena tahulah. Itu yang membezakan kita dengan orang yang dok belajar. Janganlah samakan kita dengan dia. Okey. Okey, tapi okey dah. Okey, kalau hormon insulin berlebihan pula tadi, dia jadi diabetes mellitus. Ni hak kencing manis. Maksudnya glukosa tadi tidak dapat ditukar menjadi glycogen. Jadi insulin dia kurang. Jadi aras glukosa dalam darah meningkat. Jadi dia akan rosak apa? Boleh rosak kepala, ginjal, jantung dan juga mata. Sebab itulah orang yang kecil manis, mata dia lama-lama jadi kabur. Macam ah lama-lama jadi kuning dan kabur disebabkan ada selaput-selaput tu lah. Okey, kerosakan saraf boleh berlaku pada kaki, penyakit ginjal dan juga stroke. Sebab itulah orang yang kecil manis mellitus ni kena potong kaki. Okey. Okey, kita kesan berlebihan dia jadi hypoglycemia. Sebab apa? Darah glukosa jadi terlalu rendah. Jadi kerap dahaga. Jadi dia akan menyebabkan masalah percakapan, kekeliruan, pitam, lemah badan dan maut. Maut ni matilah. Maksudnya masalah penyakapan ni dia cakap macam tak betul. Cakap macam cakap halusinasi gitu. Kaburan ni cakap macam halusinasi. Cakap sedar macam sedar tak sedar tu. Macam dia pun tak faham apa dia cakap. Masa dia cakap tu lah kalau orang yang ada hypoglycemia. Macam lebih kurang macam ni lah. Okay, kita tengok hormon tiroksina ni. Penyakit goiter. Kita tak panggil penyakit tekak besar. Namanya adalah goiter. Oleh beguk. Goiter. Beguk boleh hilang, goiter tak boleh hilang. Okey.
Bila kurang hormon tiroksina, apa jadi? Kelenjar tiroid tidak akan aktif. Kurang hormon tiroksina, dia adalah penyakit goiter. Jadi apa? Kadar metabolisme dia sangat rendah. Jadi orang tu jadi gemuk, pertambahan berat badan dan tidak tahan sejuk dan dia mudah rasa penat. Sebab apa mudah rasa penat? Sebab kerana kadar metabolisme dia terlalu rendah. Allah, Iman Taki baru masuk, kita dah nak habis. Okey, awak tengok ni agak kesal apa ni? Kesal hormon tiroksina berlebihan. Apa jadi? Penyakit Graves. Macam mana penyakit Graves? Apa awak nampak tu? Macam mata nak terkeluar. Ada orang dilahirkan begitu, ada orang dok. Okey, kadar metabolisme dia meningkat secara mendadak, fungsi badan terlalu pantas. Dia jadi apa? Jadi turun berat badan, denyutan jantung jadi laju dan dia rasa jadi letih. Sebab apa laju? Sebab metabolisme dia meningkat. Okey. Metabolisme dia meningkat. Jadi secara tak langsung jantung jadilah laju. Uh, Metabolisme mesti berkait dengan jantung. Glukosa mesti berkait dengan tenaga. Okey, hormon estrogen, kurang hormon estrogen apa jadi? Hormon estrogen tadi dihasilkan oleh ovari. Kalau kurang dia jadi apa? Head tidak tetap, jadi mandul, tulang lemah dan menyebabkan osteoporosis. Sebab hormon estrogen adalah menggalakkan penghasilan ovum. Kalau dia kurang, dia jadi mandul. Sebab apa? Tak ada ovum. Jadi berat badan dia bertambah. Okey, kalau kekurangan estrogen apa jadi? Kalau bagi perempuan, kembung perut, keguguran rambut, depres, ketulan bukan kanser payudara dan ada masalah ingatan. Kalau hormon estrogen dia berlebihan. Okey? Okey, kalau lelaki, ni awak kata kawan awak selesa ni Okey, kalau lelaki ada lebih estrogen, ciri-ciri perempuan lebih menonjol. Jadi akan jadi mati pucuk dan mandul. Tahu kan mati pucuk? Budak form 1 tahu. Dok kau tak tahu. Okey. Hormon testosteron dihasilkan oleh testis. Kalau kurang apa jadi? Tak ada ciri-ciri perkembangan bagi lelaki. Apa ciri-ciri perkembangan lelaki? Suara tak garau dan tak ada misai. Pertumbuhan menjadi lambat, organ pembiakan tidak matang, suara tidak garau, kurang bulu badan. Jadi bilangan sperma rendah. Secara normal tadi saya cover dah bilangan sperma berapa. Jadi kalau hormon testosteron kurang, jadi bilangan sperma dia rendah. Sebab apa? Dia lebih kepada ciri-ciri perempuan. Kalau perempuan ada lebih hormon testosteron, dia jadi apa? Sifat kelakian pada wanita. Sebab jadi apa? Ada misai, ada jambang, ada bulu berlebihan. Lepas tu ada apa? Kita head terjejas dan juga jisim otak bertambah. Jisim otak bertambah ni nak lebih ke jadi laki lah. Jadi katang pula. Hak orang tu. Okey. Kalau hormon adrenalin kurang apa? Tindak balas perlahan masa kecemasan. Maksudnya masa dia tengok harimau tadi, dia tak gerak apa. Maksudnya mungkin hormon adrenalin dia kurang. Macam kawan awak kalau dia tengok benda-benda yang kejut ke rumah terbakar, dia panik duduk diam, tak gerak. Tu maksudnya ada masalah kekurangan hormon adrenalin. Kalau lebih apa jadi? Denyut jantung laju, tekanan darah jadi tinggi, penurunan berat badan, perlahan melampau. Ini adalah disebabkan oleh apa tadi saya kata? Anxiety dan juga panic attack. Okey. Boleh? Sampai situ je. Ada soalan? Apa? Benda tu tak ada? Tu halusinasi. Halusinasi tu disebabkan dia ambil dadah jenis halogen. Dadah jenis halogen. Dadah jenis halogen tu apa?
Contohnya metapetamin. Yes, metapetamin adalah syabu. Syabu adalah ais. Ais adalah batu. Yes. Okey. Tolong jangan ambil lah. Lama-lama dia akan rosak otak kita. Sebab apa? Bila kita terpapar halusinasi ni, lama-lama dia akan ganggu sistem saraf kita. Sebab bila halusinasi ni dia melibatkan otak. Bila melibatkan otak, lama-lama ambil sekali mungkin tak jadi. Ambil banyak kali, jadi saraf akan rosak. Bila rosak, jadi dah gila. Ada soalan lagi? Ya. Ya. Mhm. Ni siapa ni? Okey, maksudnya mula-mula. Mhm. Okey. 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 Orang yang anxiety ni dia sebenarnya tak ada halusinasi pun. Orang yang anxiety ni dia akan ambil dadah penenang lah. Contoh dadah penenang adalah ubat tidur. Supaya apa? Supaya dia boleh bertenang, jantung dia boleh balance. Maksudnya kalau halusinasi tu dia tak terlibat dengan dadah yang jenis penenang pun. Halusinasi ni maksudnya badan dia hormon adrenalin ni berlebihan. Bila berlebihan tadi tu yang dia jadi apa, metabolisme tinggi, denyut jantung tinggi. Jadi apa lagi? Jadi otak dia cepat dia bertindak balas tu yang dia jadi debar, jadi peluh. Bukan disebabkan halusinasi. Halusinasi tu mungkinlah disebabkan oleh masalah mental yang lain tapi bukanlah anxiety. Kan ada awak anxiety tiba-tiba dengar suara halus. Dok bahaya tu. Okay. Anxiety ni kadang-kadang bukan kita nak tapi dia berlaku bila kita banyak sangat fikir. Maksudnya contohlah awak fikir banyak lagi tak kawan, nak exam, benda lagi. Result teruk. Anxiety ni adalah kita fikir benda yang tak sapa lagi, benda yang di hadapan. Maksudnya benda contohnya SPM. SPM tak berlaku lagi. Tapi awak dah fikir. Maksudnya itu adalah anxiety. Tapi kalau panic attack ni, kita fikir benda yang dah lepas. Macam awak trauma ke, macam contohnya awak trauma mak ayah berpisah ke, trauma didera ke, trauma dibuli ke. Yang tu adalah panic attack. Panic attack ni adalah trauma benda yang lepas. Kalau anxiety ni adalah trauma benda yang dok mari lagi, benda yang akan datang. Contohnya macam SPM tu lah awak terlalu fikir, aku tak study banyak sangat lagi. Benda ni tak ingat, benda ni tak cover lagi, subjek ni tak cover lagi, result teruk. Kita fikir. Tu dah jadi anxiety. Sebab itulah dia diberi dadah penenang supaya kita boleh relax dan boleh bertenang. Maksudnya kita boleh buat satu-satu supaya kita dok serabut. Faham tak? Dengan bagi dadah penenang tu awak boleh rehat. Sebab tu saya kata dadah penenang tu contoh dia adalah ubat tidur. Dengan tidur badan kita berehat dan tak payah fikir macam-macam sebab kepala kita ni macam-macam kita fikir. Betul tak? Okey, ada soalan lagi? Ya, lebih kurang. Ya, lebih kurang. Tapi soalan dia kalau awak perasan, soalan belakang tu adalah aplikasi dalam kehidupan seharian awak. Soalan yang depan-depan tu apalah teori dalam buku teks, betul tak? So kalau macam soalan sebelah tu, walaupun dia sama macam buku teks, dia akan modify sikit. Jadi awak kena alert dengan konsep. Alert dengan konsep dengan apa yang dia beri. Betul tak? Ni buku teks bagi 4 larutan. Dalam exam bagi 2 larutan. Buat juga 4. Okey. Ada lagi soalan? Soalan biasa soalan SPM mungkin lagi mudah lah. Dia ada aras-aras dia lah. Ada soalan mudah, ada soalan susah. Macam soalan objektif kertas 1 tu mungkin dia lebih kepada depan-depan tu mudah. Lepas tu sederhana, lepas tu dia agak susah sikit, lepas tu dia kebat sikit. Gitulah.
Kalau study tak susah. Ha? Dok semestinya. Jangan berangang dia turun grade. Jangan berangang. Kalau dok turun grade, awak susah. Study dulu, dia belum berlaku lagi. Betul tak? Dah lagi awak nak study, dah lama pun. Lagi 2 bulan eh. Ada dah keluar tarikh exam dah. Dah lagi 2 bulan dok silap saya. Ada lagi tak? Mana Isma? Mana Isma? Ada soalan? Ada soalan tak? Siapa lagi ada soalan? Boleh nak tanya. Sekejap Kejap. Kejap. Okey, kita habiskan hari ni lah. Okey, kita habiskan. Lepas tu kejap